Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hogoh JDT Hogoh. Okeylah. Seronok tengok rakan-rakan sambil-sambil mengusik ya. Okey, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Kita mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbish rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Selamat malam juga kepada rakan-rakan, kepada rakan-rakan kita satu keluarga yang besar di Akademi TBST ini. Rakan-rakan yang saya hormati sekalian, pada malam ini kita bermulalah fasa bab 2. Daripada bermulanya bab 2 ini kita terus menerus kepada asas, kemudian kita tingkatkan lagi kefahaman, kita naikkan sikit kepada kefahaman HH1, kemudian kita naikkan lagi sikit kepada kefahaman HJ, kemudian kita naik lagi kepada kefahaman HT. Kita bermula pada hari ini. Sebelum ini Adik Din telah menerangkan asas-asas apa yang perlu kita sediakan pada diri kita. Begitu. Jadi, rakan-rakan yang saya hormati sekalian, pada pandangan saya, pada fikiran saya, pada pendapat saya, apa yang telah dinyatakan oleh Adik Din dalam muzakarah bab 1 baru ni, ada tiga anak dalam tu. Ada 3 anak tajuk di dalam itu. Semua itu adalah sangat penting untuk kita sediakan diri kita. Kalau boleh kepada rakan-rakan yang baru, kami minta rujuk di situ dahulu sebagai asas. Yang mana sekiranya apabila saya simpulkan semula pada anak tajuk dalam bab 1.1, apa itu forex melalui kacamata TBST, yang mana secara keseluruhannya kita melihat market forex ini berbeza. Kita lihat market forex ini apa ayat yang sesuai tu berbalik belakang. Kita apa pengetahuan kita tu, apa yang kita lihat itu adalah satu benda yang membezakan, yang berbeza daripada kita dan yang lain-lain. Begitu. Yang mana cara melihat melalui kacamata TBST itu, kita melihat dari segi apa di dalam dunia ni, kita lihat forex ni seperti perkara-perkara lain di dalam dunia ni. Begitu. Kita tak lihat dari segi lazim dia.
lazimnya yang biasa orang lain lihat, kalau forex ni guna indikator apa, kalau forex ini guna cara apa, kalau forex ini macam mana, apa tekniknya yang digunakan. Biasanya indikator lah. Indikator apa yang menyebabkan kita boleh trade di forex, robot apa yang menyebabkan kita boleh trade di forex. Begitu. Ah, jadi kita berbeza daripada itu. Begitu. Dari segi yang kedua pula, saya simpulkan bab 1.1.2 tu, amanah dan anugerah TBST yang tidak ternilai. Yang mana secara keseluruhannya TBST ini dihasilkan melalui titik peluh air mata. Begitu. Yang mana adik Din sendiri telah nyatakan beliau dari awal lagi telah pun berniat untuk menyedekahkan ilmu ini kepada kita semua. Ilmu ini free sahaja, rakan-rakan. Free sahaja. Percuma. Sekiranya adik Din nak jual, dah lama dulu dijual. Jadi sekiranya begitu. Seterusnya lagi, saya simpulkan lagi tentang bab 1.3 tu, iaitu melukis dan menghidupkan mindas para sedar. Yang mana dari keseluruhannya bahawa melukis ini adalah amat penting dan ia adalah salah satu cara kita di sini. Kenapa? Kerana kita melihat market yang tidak menggunakan indikator. Kita melihat market dari segi sifat perjalanannya, dari segi bentuk-bentuk marketnya, dari segi volumenya dan dari segi masanya. Tidak lupa juga dari segi H1-nya. Begitu. Jadi sekiranya kita tidak melatih, melukis itu tujuannya untuk melatih. Sekiranya kita tidak melatih minda kita, tidak ada orang lain lagi dah yang boleh melatih kita. Kami di sini hanyalah sebagai orang kata tunjang sahaja, sebagai booster sahaja, sebagai penunjuk jalan sahaja. Tetapi yang menyebabkan kemahiran itu datang, yang menyebabkan minda para sedar itu hidup, ialah dengan diri kita sendiri, usaha kita sendiri. Yang mana adik Din telah nyatakan, kita ini, kehidupan kita ini, seharian kita ini, kita banyak bergantung kepada mata. Tetapi mata hanya nampak perkara di hadapan kita, tak nampak perkara yang berlaku di masa hadapan. Contohnya, di hadapan saya ini ada komputer. Saya hanya nampak komputer saya ini. Tetapi saya tak nampak apa yang berlaku keesokan hari berkenaan dengan sistem-sistem di dalam komputer saya ini. Begitu contohnya. Itu semua bergantung kepada minda para sedar. Contoh, tiba-tiba dah ada nampak ada virus. Kita tahu. Minda para sedar kita dah alert. Kalau dah ada virus ni, tiba-tiba kita buat lagi tak jadi. Bermakna minda para sedar kita dah alert dah. Esok ni mesti jadi macam-macam. Mesti dah problem dah ni. Contoh. Mata kita tidak nampak. Tetapi minda kita dah mula berkata-kata, sudah. Ini. Dia menampakkan sesuatu perkara. Contohlah lagi.
kebanyakan yang kita lakukan harian terlampau biasa. Terlampau biasa membawa kereta. Membawa kereta adalah dengan panduan minda separa sedar. Kita dah tak perlu lagi nak pulas steering. Nak pulas steering tu berapa kali, hanya perlu rasa saja. Tidak seperti dulu. Sekiranya kereta manual, bagaimana nak tekan kelasnya, macam mana nak apa gearnya, semuanya apabila telah biasa, semuanya dengan panduan minda separa sedar. Tetapi itu ialah perlakuan kita seharian. Jadi benda perkara-perkara itu kita terapkan di dalam forex ini. Begitu. Jadi rakan-rakan yang saya hormati sekalian, lebih kurang begitu 15 minit saya simpulkan. Untuk keseluruhannya, dengarkanlah semula. Banyak input-input yang menarik di dalam 3 tajuk pada bab 1, pengenalan TBST itu yang telah dimuzakarahkan oleh adik Din baru-baru ini. Begitu. Jadi pada malam ini kita mulalah dengan bab 2. Dalam bab 2 ini ada 5 tajuk. Yang mana kita mulakan tajuk kita yang pertama di dalam bab 2 ini dengan laut tenang. Menarik untuk kita kenal asas-asas TBST ini, terutamanya laut tenang ini adalah satu komponen, adalah satu perkara yang penting yang mana ia menjadi asas, menjadi sekiranya kita melalui cerita-cerita pengalaman-pengalaman adik Din, laut tenang ini adalah satu komponen asas dari awal. Ia merupakan komponen asas dari awal TBST dulu. Laut tenang. Baik. Jadi, kepada rakan-rakan yang baru, okey, laut tenang ini apa? Ramai yang melihat sahaja tetapi tidak faham. Jadi tujuannya pada malam ini kita nak cuba kupas sedikit demi sedikit, yang mana masa hanya diperuntukkan kepada saya sekitar 2 jam sahaja. Lebih daripada 2 jam sudah berbahaya. Banyaklah implikasinya sekiranya lebih 2 jam. Jadi saya akan cubalah dalam masa sekitar 2 jam ini kita lihat. Kita sama-sama meneroka asas TBST tentang laut tenang ini. Yang mana laut tenang ini secara asasnya, secara besarnya, secara satu perkara yang kita kenal dulu melalui trade bank, melalui smart trade. Okey, laut tenang ini telah pun daripada dulu hingga sekarang diguna pakai dan berfungsi dengan baik sekali, sehingga dihuraikan, sehingga dikembangkan. Dah dengar dah orang menjerit-jerit tu. Macam nak gol je. Okey. Suka dah anak-anak saya. Okey, baik. Okey. Jadi, laut tenang itu berfungsi dengan baik sehingga sekarang dikembangkan. Banyak perkembangan yang dikembangkan daripada laut tenang ini, yang mana secara asasnya hanya pertamanya dia mula daripada satu sahaja. Tiba-tiba
dia berkembang menjadi 3. Tiba-tiba dia berkembang lagi masuk ke dalam trik-trik kefahaman. Begitu. Tiba-tiba dia berkembang lagi menjadi satu skala. Satu skala rentak perjalanan market dalam satu range harga yang besar. Bila kita kecilkan graf itu menjadi pot. Dan bila dikembangkan lagi, dia membentuk market yang hebat. Market HJ. Begitu. Dan bila dikembangkan lagi, maka kita nampak dalam perjalanan HHT. Yang mana dia bermula dengan asas yang sedikit ini berkembang mekar dengan dia tidak statik. Macam tu. Ilmu ini tidak statik. Dia tidak berhenti dekat sini. Laut tenang ni. Contoh untuk laut tenang ini. Jadi laut tenang ini satu bentuk yang sangat menarik. Satu bentuk yang sangat menarik untuk kita huraikan. Begitu. Jadi pada malam ini saya sangat excited untuk menghuraikan kepada rakan-rakan tentang laut tenang ini, fungsinya bagaimana. Begitu. Baik. Jadi tanpa membuang masa. Okey. Saya jelaskanlah. Laut tenang ini pada asasnya dahulu banyak dinyatakan di dalam market trade bank. Okey. Masa market trade bank dulu sekitar tahun 2011, begitu, akhir 2010, 2011, okey. Banyak yang kenal laut tenang merata. Tetapi hanya kenal bentuk dan banyak yang tidak faham. Baik. Jadi, rakan-rakan, pernah suatu ketika dahulu adik Din pernah mengusik di dalam Facebook. Sekitar tahun hujung 2013, tahun lepas lah, seingat saya lah. Adik Din ada mengusik di dalam Facebook tentang membezakan wanita dan pondan. Berbeza. Wanita berbeza dengan pondan. Membezakan juga laut tenang dengan market sideway. Market sideway bukan laut tenang. Manakala laut tenang adalah ialah dalam spesies market sideway. Begitu. Jadi dia berbeza. Market sideway itu bukan laut tenang. Bila kita gunakan kita punya kemahiran akal kita, market sideway itu bukan laut tenang. Tetapi laut tenang itu ialah salah satu daripada market sideway. Begitu. Jadi cuba rakan-rakan fikirkan ayat-ayat saya itu. Yang mana ayat-ayat itu sekiranya rakan-rakan alert. Abang Long, Rafiq Inas dulu pernah menyatakan juga begitu. Dan adik Din telah pun menunjukkan di dalam FB ketika menunjukkan bagaimana laut tenang ini kita nak faham dia bagaimana. Jadi kita bukan hanya perlu lihat laut tenang. Bila kita lihat, mata kita sebenarnya tidak cukup untuk mengenal pasti laut tenang. Tetapi apabila kita melihat dengan falsafah, barulah kita mudah kenal
laut tenang. Okey, baik. Jadi saya tunjukkanlah kepada rakan-rakan yang baru tentang falsafah yang patut kita simpan di dalam minda kita. Cara untuk kenal laut tenang. Begitu. Baik, rakan-rakan yang saya sangat muliakan sekalian. Saya telah pun pastekan kepada rakan-rakan. Itu adalah cara untuk kita mengenal laut tenang untuk membantu mata kita dengan falsafah dari candle besar-besar ke candle mengecil-mengecil. Ini adalah secara asas untuk kita kenal laut tenang. Yang mana laut tenang ini kita kenal dia, yang kita kenal ini melalui falsafah inilah. Begitu. Mudah untuk kita kenal. Baik, rakan-rakan, setelah kita mengenal falsafah laut tenang dari candle besar-besar kepada candle mengecil-mengecil, itu hanya falsafah. Pada rakan-rakan yang baru, bagaimana bentuk laut tenang? Bagaimana bentuk laut tenang? Okey, baik. Jadi saya jelaskanlah di sini. Laut tenang ini, rakan-rakan, bentuk yang paling popular ialah laut tenang lurus merata. Jadi bagaimana bentuk laut tenang lurus merata? Okey, saya pastekan ya. Baik, perhati. Pada yang saya pastekan di situ, itu ialah bentuk laut tenang lurus merata. Yang mana kalau kita lihat susunannya itu, dia tidak semestinya berselang-seli macam tu. Tetapi kita nampak dia berbeza warna, tidak lebih daripada 3 warna terus naik macam tu, ataupun terus turun macam tu. Biasanya kalau 2 by 2 sel, 2 by 1 sel, 1 by, itu kita nampak dia kecil-kecil dan berbeza. Kalau 3 by 1 sel, itu bukan lagi laut tenang merata. Nampak tak? Kalau 4 by, 4 candle by, 1 candle sel, itu bukan laut tenang. Ataupun 2 candle sel, 3 candle by, itu bukan laut tenang. Yang nampak laut tenang, biasanya dia kalau by 2 candle by, 1 candle sel, 1 candle by, 2 candle sel, kita nampak. Biasanya dia berkeadaan begitu. Jadi yang saya pastekan di situ hanya ilustrasi untuk menggambarkan laut tenang lurus merata. Nanti sekejap lagi saya akan bawa rakan-rakan melihat laut tenang lurus merata pada chat, pada screenshot MT4. Sekarang ini saya ingin ceritakan dulu simulasinya, bentuk-bentuknya secara simulasi, secara psikologi, untuk kita mudah faham laut tenang. Okey, baik. Jadi yang saya tunjukkan ini ialah laut tenang satu. Yang pertama, yang mana laut tenang ini ada 3 jenis secara asasnya. Yang kita biasa kenal ini ialah laut tenang lurus merata. Okey, baik. Sebelum saya masuk kepada yang lain-lain, 2 dan 3 itu, menurun ataupun menaik laut tenang tu ya.
saya akan jelaskan dulu apa yang menyebabkan laut tenang ini sangat penting. Yang mana laut tenang lurus merata ini dah gol dah. Dah gol dah. Aduh. Sedap ni tengok orang bersorak. Okey, kita lupakanlah. Tak apa. Kita straight pada goti. Okey. Jadi, laut tenang yang lurus merata ini, cara kita melihat fungsinya yang penting ialah pada candle arahnya tu. Yang mana candle arahnya tu apabila berlaku di awal trend, dia menjadi arah kepada, saya ulang, sekiranya ia menjadi arah daripada laut tenang ini, candle yang keluar itu, dia juga menjadi arah kepada trend. Kelazimannya begitu. Ataupun dia menjadi penyambung arah kepada trend. Begitu. Nampak tak rakan-rakan? Jadi, bagaimana kita nak, caranya tu, kita nak mengukur arah market yang, candle arah yang keluar daripada laut tenang ini. Candle arah yang keluar daripada laut tenang ini, okey, biasanya kita lihat laut tenang lurus merata ini dari zone body dia. Macam mana kita nak lihat zone body? Baik, di situ saya telah pun pastekan lagi zone body. Zone body untuk laut tenang. Yang mana kita ambil daripada zone body yang teratas. Ingat bukan zone high dan low. Kita bukan ambil daripada high dan low. Untuk kita, asas laut tenang ni kita akan lihat di sini dulu. Nanti di advance nanti barulah kita fikirkan yang perkara lain. Yang asas ni cuba fokus kepada perkara asas. Zone body pada laut tenang ini. Nampak tak yang saya pastekan itu? Body paling high dan body paling low kita tandakan horizontal line. Sekiranya ada candle yang keluar daripada zone body itu, itulah candle arah untuk, saya ulang, itu ialah candle arah untuk trend itu. Begitu. Jadi, rakan-rakan yang saya hormati sekalian, macam mana saya nak menerangkan dengan lebih berkesan. Okey. Baik. Saya tengah memikirkan ayat yang sesuai. Sekejap ya. Baik. Untuk laut tenang jenis merata ini, bagaimana kita nak mengesannya tu? Berpandukan daripada falsafah tadi, ia juga berbentuk susunan candle-candle merata berlainan warna, minima. Minima tu bahasa Malaysia. Kalau dalam bahasa Inggeris, minimum. 2 candle. Minimum 2 candle berlainan warna. Maknanya, sekiranya ada 3 candle, 4 candle, 5 candle dan semuanya merata, lagi lama laut tenang ini merata, lagi bagus. Begitu. Ingat rakan-rakan, untuk laut tenang merata ini, mestilah minimum 2 candle. Jadi, zone body teratas dan zone body terbawah.
Merupakan. Merupakan yang pertamanya arah trend. Arah trend itu. Apabila ada candle yang keluar, kecil saja. Ingat ya. Point dia pada candle yang keluar kecil, tidak besar. Keluar kecil, keluar tu comel-comel. Dia keluar tu tidak besar. Itu yang pertama. Yang mana yang keduanya lagi, laut tenang ini dia merupakan selain daripada arah kepada trend itu, ia merupakan support dan resistance TBST. Yang mana apabila kita ceritakan support dan resistance TBST ini, nanti akan ada lagi tajuk akan ada lagi tajuk yang melibatkan apa, macam mana saya nak kata, yang melibatkan support ni. Nanti akan ada lagi, kita akan hurai-huraikan lagi. Okey. Yang mana ia juga laut tenang begini, dia menjadi support ataupun resistant. Begitu. Jadi, rakan-rakan yang saya hormati sekalian, daripada muzakarah adik Din sebelum ini, beratus kali. Sudah beratus kali. Saya nampak bukannya sedikit muzakarah tentang laut tenang ini. Adik Din mengumpamakan kehadiran laut tenang merata yang lama. Contoh kalau masa trade bank dulu, ada laut tenang berbelas-belas jam. Kelazimannya apabila datang sahaja bank yang melabur, biasanya market akan jadi 7 bar. Contohnya, itu dulu. Tetapi, setelah diteliti amat-amati, lagi lama laut tenang itu melibatkan sehari ke 2 hari ke, lagi besar. Lagi besar apa perjalanan market. Selepas itu, minda kita dah mula berbisik-bisik bahawa sekiranya ada laut tenang ni, kita jangan trade pada waktu laut tenang ini. Ada caranya, tapi itu di advance nanti. Sekarang ni, pada asas ini, saya bukan menceritakan kepada rakan-rakan untuk trade. Ingat, ini untuk kefahaman dulu, untuk mengenal dulu. Adik Din mengibaratkan dalam muzakarah-muzakarah lama dulu, yang dulu sampailah sekarang, laut tenang ini sebagai isyarat. Isyarat umpamanya awan dah mendung, guruh dah mula berdentum, kilat sudah mula sabung menyabung. Begitu. Yang mana ia merupakan tanda-tanda awal. Tanda-tanda awal bahawa market begini dengan isyarat yang begini akan bergerak kuat di masa selepas ini. Jadi inilah yang perlu kita lukiskan. Kita perlu cari dalam history chart. Dalam chart kita yang lama-lama tu, dalam tarikh-tarikh ke belakang tu, kita cari laut tenang merata minimum 2 candle berlainan warna, kita tandakan. Kita tandakan. Dan lihat arah market selepasnya itu bagaimana. Begitu. Oh, ada orang rupanya. Okey, baik. Okey, baik. Tiba-tiba senyap je. Kalau dulu-dulu tu istilahnya seperti malaikat lalu, senyap, tiba-tiba senyap. Okey, kita sambung Okey, baik. Jadi, dengan laut tenang merata ini, ia juga membawa maksud market
dia mengumpul kekuatan untuk perjalanan seterusnya. Sama ada putar arah atau sambung perjalanan. Begitu. Laut tenang ini juga membawa maksud begitu. So, selain daripada itu, laut tenang ini juga membawa maksud akan memulakan perjalanan atau menyambung perjalanan. Ingat, laut tenang ni dia membawa berbagai maksud. Dari segi perjalanan market itu, apabila hadir sahaja laut tenang ini, dia membawa berbagai maksud dengan maklumat-maklumat yang ada pada. Baik. Jadi selain daripada itu, ia juga membawa maksud berhenti di support seperti HH1 high ataupun HH1 low. Yang mana kebanyakan yang kita, bukan kebanyakan lah, seperti sedia kita maklum, HH1 high dan HH1 low adalah satu support ataupun resistance TBST yang sangat kuat di dalam HH1 ini. Begitu. Begitulah, lebih kurang. Cuba perhati lagi. Laut tenang ini juga membawa maksud ia menjadi, laut tenang ini, dia menjadi support dan resistance bagi perjalanan di hadapan. Banyak maksud laut tenang ni. Selain itu, maksudnya lagi, dia membawa maksud menjadi penguat kepada trend. Fungsi laut tenang. Begitu. Dia membawa berbagai maksud. Dan maksud-maksud yang tersirat itu semuanya berlaku pada sesuatu trend itu. Begitu. Okey, boleh rakan-rakan? So kita, sebelum kita lanjut lagi, saya nak huraikan pula laut tenang jenis kedua dan. Baik, untuk laut tenang yang kedua ini, jenis laut tenang yang kedua ini ialah jenis laut tenang menaik. Laut tenang menaik ini bagaimana? Bentuknya itu bagaimana? Mesti ada rakan-rakan yang bertanya. Apa yang dimaksudkan dengan laut tenang menaik? Ataupun laut tenang menurun. Sama je tu bila dah kata laut tenang menaik, dia laut tenang menurun pun sama je. Dia bezanya cuma candle buy dan candle sell. Begitu. Begitu. So, okey, cuba kita perhati bagaimana bentuk laut tenang menaik. Okey, yang kedua ni Baik, saya terus jelaskan fungsi saya terus jelaskan laut tenang menaik dan laut tenang menurun. Sama je tu. Okey. Okey, laut tenang menaik yang nombor 2, laut tenang menurun yang nombor 3. Okey, dia ada 3 jenis laut tenang, merata, menaik dan menurun. Ini asas ya, rakan-rakan. Baik. So, bila kita lihat laut tenang yang menaik ataupun laut tenang yang menurun ini, bagaimana kita nak mengenal pasti? Tadi kita dah tahu bentuk laut tenang merata, susunan candle-candle merata minimum 2 candle. Ingat ya, perkataan minimum. Begitu. Jadi, bagi laut tenang menaik ataupun menurun ini, ialah susunan candle-candle menaik. Okey, kecil-kecil. Kita tengok yang menaik dulu. Ialah susunan candle-candle menaik kecil-kecil. Manakala laut tenang menurun ialah susunan candle-candle menurun kecil-kecil.
Senang je. Tadi menaik kecil-kecil. Bila laut tenang menurun ni, menurunlah kecil-kecil. Yang mana kedua-dua itu mempunyai sama warna. Sama warna. Dengan maksima 2 warna. Ingat tadi laut tenang merata minimum. Okey? Minimum 2 candle. Tetapi untuk laut tenang menaik atau menurun ini maksimum 2 candle. Oh sorry, saya tercakap tadi 2 warna pula dah. Maksimum 2 candle. Okey, cuba fahamkan. Yang mana candle yang ketiga untuk laut tenang menaik atau laut tenang yang menurun ini, candle ketiga yang keluar daripada zone body adalah arah market. Cuba lihat apa yang saya hantar dalam screenshot tu. Begitu. Nampak ya? Yang saya hantar tu. Nampak dia menurun maksimum 2 candle. Kemudian candle yang ketiga dia keluar juga. Menunjukkan candle yang ketiga itu adalah arah market. Yang mana untuk laut tenang kedua dan yang ketiga ini menaik dan laut tenang menurun ini, zone bodinya juga merupakan support dan resistance TBST. Tarikkan horizontal line, zone body atas, zone body bawah. Kemudian nanti kita akan nampak reflect pergerakan market ke depan tu, dia akan reflect semula dekat dengan laut tenang. Dia tak kira laut tenang ni memang dia jadi support. Sama ada merata, menaik ataupun menurun. Okey, cuba fahamkan yang itu ya. Okey, baik. Jadi rakan-rakan, okey, saya nak jelaskan sedikit. Perkara yang lebih advance lagi tentang laut tenang. Bagi pembelajaran kita di laut tenang ini, kita jangan pening-pening lah ya. Okey, mari kita lihat laut tenang merata terlebih dahulu. Okey, contoh untuk kita kenal pasti. Okey, bagaimana yang dikatakan cara melihat laut tenang itu melalui falsafahnya dari candle besar-besar kepada candle-candle kecil. Begitu. Okey. So, mari kita lihat. Kita lihat laut tenang merata dahululah ya. Okey, kita lihat. Okey, saya telah pun send SS tu. Nampak? Saya ada letakkan dekat situ laut tenang merata dengan falsafah dari candle besar-besar kepada mengecil-mengecil. Okey, cuba lihat screenshot tu. Okey, nampak tak saya labelkan di situ. Besar-besar, mengecil-mengecil. Yang mengecil-mengecil tu biasanya yang kita nampak di situ ialah laut tenang. Besar-besar tu candle-candle di sebelumnya. Nampak tak? Okey, yang pertama tu yang trend menurun tu. Nampak dia turun. Okey, kasar menurunnya tu. Lepas tu dia naik. Okey, saya tak mau cerita tiket apa yang dia naik tu, trik kefahaman apa. Saya tak mau cerita lagi. Tiba-tiba nampak laut tenang. Nampak tak dia kecil? Okey. Yang saya tandakan itu, nampak tak zone body, high dan low. Okey. Market tu berapa hari bulan tu. Okey. Market tu berapa ya? Sekejap ya, saya tengok sekitar pada ni, okey, sekitar pada 6 Oktober. Okey, 7 Oktober. Market tu kalau diperhatikan ya. Okey, cuba perhati market itu.
Okey. Dia daripada pagi yang 6 Oktober tu dia menurun. Dia menurun besar. Okey, ada kasar-kasar juga candlenya. Okey. Kemudian dia menaik satu candle yang agak kuat, tiba-tiba kecil satu. Dia mengecil. Daripada besar-besar kepada mengecil. Okey. Kemudian nampak tak pada 6 Oktober tu yang saya tanda tu, ada saya buat anak panah trend ke atas tu, arah trend. Nampak tak? Okey. Jadi, itu menunjukkan arah trend laut tenang. Merata. Nampak tak dia laut tenang tu minimum 2 candle. Ada candle buy, ada candle sell. Kemudian terus sahaja arah trend. Nampak tak? Cuba perhati candle-candle selepas itu. Candle-candle selepas itu, dia cuba nak turun. Tak lepas. Kerana support laut tenang, zone body high dan low itu sangat kuat. Kerana ia memang fungsinya selain daripada menjadi arah kepada trend, ia juga menjadi support kepada trend. Nampak tak? Okey? Kemudian dia kalau dulu dipanggil istilah ranging. Nampak tak dia ranging besar-besar. Nampak tak market tu seolah-olah macam buat 3 candle berlawanan. Tiba-tiba dia balas balik semula, dia main balas-balas besar-besar. Tiba-tiba terus satu candle besar-besar, candle besar ke atas. Nampak tak? Nampak tak? Hingga ke akhir US 6 Oktober tu. Nampak tak? Jadi dia besar tu. Tiba-tiba pagi tu masuk ke 7 Oktober tu. Rakan-rakan nampak ya. Terus mengecil. Terus mengecil. Mengecil yang pertama tu kita tak nampak lagi dia nak jadi laut tenang. Mengecil yang kedua, yang ketiga, yang keempat tu biasanya yang keempat ni kita dah jelas nampak. Nampak tak? Candle jam 7 pagi. 7 pagi, 6 pagi tu sebenarnya kita dah start nampak. Tapi kalau nak jelas nampak 7 pagi. Nampak tak? 7 pagi di 7 Oktober. Okey? Di sini terus kita nampak. Zone body high dan low. Zone body close dengan open tu. Nampak Yang paling atas dalam zone tu. Zone laut tenang. Market berada di sekitar situ-situ je. Berapa jam? Dia keluar sebelum tu besar-besar. Kemudian dia mengecil. Berapa jam? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Masuk candle arah trend share tu candle yang ke-10. Nampak tak? Baik. Jadi, dia terus keluar daripada zone body laut tenang. Candle jam berapa tu? 8, 9, 10, 11, 12. Okey? Nampak tak? 12 tengah hari. Jadi, mesti ada rakan-rakan juga yang bertanya. Pukul 10 tu ada juga yang keluar ke atas tu. Tapi kenapa dia tak jadi pergi ke arah buy? Mesti ada rakan-rakan yang bertanya. Saya tahu sebab apa. Kalau saya sendiri pun saya akan tanya. Betul ke ni? Pukul 10 pagi tu ada yang keluar buy tu. Tapi kenapa dia tak pergi ke buy? Betul ke laut tenang ni? Rakan-rakan, cuba perhati. Kalau kita lihat candle, mengapa dia panggil candle besar-besar kepada candle kecil-kecil? Biasanya, biasanya bila daripada candle besar-besar kepada candle-candle mengecil-mengecil, yang besar tu lazimnya dia berada pada candle sifat akhir trend. Ingat biasanya yang besar-besar itu berada pada candle sifat akhir trend. Yang itu kita tak belajar lagi hari ini. Kita akan belajar di masa hadapan. Tapi saya nak menjawab persoalan. Mungkin ada rakan-rakan yang bertanya. Jadi kalau kita nampak jam 5, 4, 3, 2 pagi. 2 pagi tu dah ada candle besar buy. Tiba-tiba pukul 10 pagi tu ada lagi candle nak cuba nak keluar pada laut tenang. Jangan ikut. Kerana dah jadi risiko. Volume dah pun kalau kita belajar bahagian volume,
volume dah maksimum, dah berulang dah volume tu. Saya takkan sebut lagi di sini. Kalau kita lihat H1, market ni dalam port, itu kedudukannya di H1 high. Batal follow arah buy di H1 high. Saya tak mau cerita lagi sekarang. Saya nak cerita laut tenang. Okey, baik. Jadi, ini mengapa dia keluar buy tu nanti saya akan ceritakan pada waktu market batal laut tenang tu nanti. Okey? Tapi yang kita nampak jelas sekarang ni, selepas dia keluar buy tu, dia keluar doji. Okey, hati-hati. Kemudian, dia keluar candlestick. Terus keluar daripada zon body laut tenang. Dia balas semula. Okey, nampak? Nampak rakan-rakan? So, itu ialah arah trend. Itu dah bertukar. Nampak tak? Dia terus lepas tu pukul 1 tengah hari tu, okey, dia keluar daripada zon body laut tenang tu, dia terus keluar candle besar. Dia terus keluar candle besar. Kemudian dia terus turun besar, tiba-tiba berubah jadi kecil semula. Okey? Tengok 7 Oktober tu. Ada yang laut tenang yang nak pergi ke arah trend ke buy tu. Nampak tak? Okey? Selepas dia turun besar-besar tu, dia pun mengecil-mengecil. Saya ada labelkan. Besar-besar, mengecil-mengecil, ada arah trend ke atas pula. Jadi, laut tenang ini, cuba lihat fungsinya daripada candle besar-besar kepada mengecil-mengecil. Kemudian, lihat zone body, close dan open. Paling atas dalam zone body tu, okey, tengok candle yang keluar sebagai arah untuk trend. Okey, nampak rakan-rakan yang saya hormati sekalian. Okey, baik. Kita lihat lagi. Saya kemukakan lagi kepada rakan-rakan bentuk laut tenang merata. Okey. Cuba lihat lagi. Okey. Kalau diperhatikan, market tu sekitar pada 9 Oktober. Okey. Cuba perhati. Market tu ialah market pada 9 Oktober. Okey, perhatikan. Di mana pembentukan laut tenang itu? Nampak tak? Dia buat laut tenang pada pagi-pagi lagi. Pada 9 Oktober tu. Dia buat laut tenang. Cuba lihat dia punya falsafah. Saya ada labelkan di situ. Bagaimana kita nak mengesan laut tenang ini terbentuk. Okey? Nampak tak daripada hari sebelumnya tu 8 Oktober Nampak tak? Besar-besar. Saya ada tulis kat situ. Candle tu dia besar-besar. Selepas ada candle shadow tu di akhir US 8 Oktober tu, dia nak masuk ke pagi Tokyo 9 Oktober, dia dah mula mengecil. Nampak tak? Dia mengecil. Kemudian, dia buat dua candle laut tenang, buy dan sell, tiba-tiba ada satu zam keluar. Menjadi arah trend tersebut. Nampak tak? Ini saya nak tunjukkan kepada rakan-rakan bahawa laut tenang ini berfungsi. Sekiranya kita peka. Begitu. Saya tak mau cerita lagi yang batal ke yang risiko ke macam mana. Saya nak cerita dulu. Bagaimana laut tenang ini berada di dalam market ni. Macam mana cara kita nak lihat. Okey, baik. Kemudian, cuba perhati lagi yang kedua tu. Okey, yang kedua tu selepas tadi tu dia menurun. Okey, yang 9 Oktober tu dia menurun. Okey, nampak Kemudian dia meripeh semula naik ke atas. Meripeh tu besar, nampak tak? Dia besar, lepas tu tiba-tiba berubah kepada mengecil, terus arah sekali lagi. Dia keluar arah trend
dia break, dia pecahkan low, dipecahkan low pula. Dia pecahkan zone 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 low laut tenang. Begitu. Nampak tak? Jadi market terus mengikut arah trend daripada laut tenang ini. Tengok, dia turun. Sambung hari esoknya pada 10 Oktober, cuba rakan-rakan perhati, dia buat laut tenang. Nampak tak? Saya ada labelkan besar-besar. Kemudian mengecil. Kemudian ada arah trend sell. Okey, baik. Tapi mungkin ada juga rakan-rakan yang bertanya. Yang bertanya, sebelum tu pagi tu ada juga laut tenang. Laut tenang kemudian ada arah ke buy. Itu kita cerita lain. Itu ceritanya bab yang lebih advance sikit nanti. Kerana market ni, pattern ni dah jadi lain. Dia ada namanya. Ada bentuknya yang menyebabkan dia tak pergi ke arah buy tu. Nanti kita cerita. Baik. Terus saya tunjukkan mengapa dia dia keluar daripada besar-besar 10 Oktober tu, kemudian dia mengecil dekat dengan masa London LO tu, kemudian dia keluarkan arah trend ke bawah. Dia sambung perjalanan semalamnya dari 9 Oktober. Nampak tak? Kemudian dia terus keluar candle besar, keluar doji, dia keluar candle melemah, kemudian mengecil. Seolahnya macam nak habiskan trend. Tiba-tiba dia sambung lagi. Dia buat laut tenang merata, ada lagi arah trend menghala ke sell. Dan kalau kita tandakan lebih advance lagi, market ni dah exit port macam-macam, itu saya akan cerita di masa hadapan. Tak sabar sebenarnya saya nak cerita ni. Tapi kita tetap patuh. Kita tetap dan perlu patuh pada susunan supaya kita mudah ingat pada susunan, pada fokus yang terarah, supaya kita mudah melekat di dalam minda kita. Ingat laut tenang ini fungsinya bagaimana. Dan cantiknya, nampak tak dia keluar kecil. Okey? Begitu. Okey. Jadi, rakan-rakan yang saya muliakan, sekejap je masa. Lagi sekitar setengah jam lagi nak habis. Banyak lagi ni saya nak berikan ni. Tak apa, kalau kita terlebih pun kita lebihkan dalam 10 minit ke 15 minit. Marah Abang Zack nanti. Okey, kita lihat pula laut tenang menaik. Okey? Laut tenang menaik ni sama juga. Kita lihat dengan falsafah. Kita perlu lihat dengan falsafah. Dari candle besar-besar ke mengecil. Sama. Okey? Cuba perhati. Market 8 Oktober, rakan-rakan yang saya muliakan. Okey? Perhati di waktu US Open tu, di masa US Open, market tu di sebelah pagi dan masa London tu dia besar. Nampak tak di London tu dia besar? Pukul berapa 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, 6 petang tu candle yang paling besar buy. Okey? Kemudian jam 7 malam tu, dia merepair satu candle. Okey, besar juga. Kemudian jam 8 dan jam 9 tu mengecil. Menaik. Nampak tak? Dia mengecil. Menaik. Nampak tak? Okey? Jadi, rakan-rakan. Okey? Kalau kita perhati, ini ialah jenis laut tenang menaik. Yang mana candle yang keluar selepas daripada itu, ini kita kena kira volume lah.
untuk dapatkan sama ada arah trend itu valid untuk diikuti ataupun tidak. Tapi saya tetap tak nak cerita lagi sekarang. Okey, nampak tak candle selepas itu dia menaik sehingga pagi. Begitu. Jadi nampak tak fungsi laut tenang tu, bentuknya tu. Dia menaik, dia buy. Candle yang ketiga itu sebagai arah kepada trend itu. Okey? Sama ada biasanya nanti kita akan belajar lagi lah. Saya sebenarnya bukan nak mengatakan itu arah. Arah sebenarnya lebih kepada bila kita dah belajar HHJ, HHT. Saya lebih suka mengatakan candle bentuk-bentuk market HHJ ialah arah pada trend. Tapi tak apalah, kita belajarlah sekarang ni nak menunjukkan laut tenang tu fungsinya bagaimana, bentuknya bagaimana. Begitu. Dan nampak tak dia punya falsafahnya tu. Dari besar, saya tandakan besar-besar, saya tandakan kecil-kecil, kemudian ada arah trend. Nampak tak? Okey, kita lihat lagi market 23 Oktober. Okey. Untuk laut tenang menaik. Cuba lihat. Tetap dengan falsafah dari candle besar-besar ke mengecil-mengecil. Okey? Nampak tak? Pada hari sebelumnya, di 22 Oktober, candle tu dia dah besar. Dia besar-besar, dia naik semula, dia besar semula. Okey? Kemudian pagi tu, di 23 Oktober, dia buat laut tenang menaik. Nampak tak? Cuba perhati rakan-rakan pada jam 4 pagi. 4 pagi, buy. Okey? Itu sebenarnya kita dah boleh kata laut tenang menaik. Tapi arahnya tidak ada arah untuk ke buy. Nampak tak? Tiba-tiba dia menurun pula. Sell. Dah jadi laut tenang menurun. Okey? Tapi yang kita nak tunggu sekarang ini ialah arah market. Yang mana kalau kita perhati semalamnya tu candle besar-besarnya itu dah menunjukkan akhir sifat sell. Isyarat awal untuk akhir sifat sell. Jadi kita nak tunggu sekarang ini untuk yang comel ialah arah untuk buy. Begitu. Tapi saya tetap tak nak cerita yang itu lagi. Okey, kita lihat 23 Oktober. Kita nak terarah, fokus ya. Cuba perhatikan. Jam 8 pagi, nampak? Jam 9 pagi candle buy. Jam 10 pagi pun candle buy. Okey? Dan yang mana candle 10 pagi itu arah. Candle 10 pagi itu menunjukkan arah bagi laut tenang. Begitu. Cuba lihat. Market selepas daripada itu. Jam 11 pagi, 12 pagi. 12 pagi, 12 tengah hari, 1 tengah hari, 2 tengah hari. Nampak tak candle shadow tu? Candle shadow tu dia reject tu sebenarnya kalau kita perhati. Dia sebenarnya dia reject daripada laut tenang. Tapi bukan laut tenang itu. Dia ada pula HHJ laut tenang. Saya tak mahu cerita lagi. Okey? Dia ada lagi HHJ laut tenang boroi. Ada HHJ laut tenang biasa. Macam mana saya nak cerita tu semuanya berkait dengan laut tenang. Saya tetap tak nak cerita lagi. Sebab apa? Sebab kita nak fokus. Berfokus. Kita ambil yang kecil-kecil dulu. Begitu. Nampak tak? Shadow tu sebenarnya HHJ tu dia reject HHJ shadow. Dia reject HHJ laut tenang. Type 1. Tapi saya tak nak cerita. Saya tak nak cerita. Saya nak cerita laut tenang yang menaik ini juga. Nampak tak? Laut tenang yang menaik ni fungsi dia tu. Dia dia menjadi arah pada trend untuk candle yang keluar daripada zone body dia tu. Begitu. Okey, jelas Nampak dia falsafah dia tu
apa yang saya labelkan tu besar-besar, mengecil-mengecil, kemudian ada arah trend yang keluar daripada zon body laut tenang. Begitu. Maka rakan-rakan yang saya hormati sekalian, saya tetap juga nak tunjukkan laut tenang menurun. Biar malam ni kita dapat belaka, kita tengok belaka. Supaya lepas ni mudah untuk rakan-rakan selak balik kita punya MT4 tu, MetaTrader 4 tu, selak balik market belakang-belakang. Kalau dapat tahun lepas, tahun ini, 3 tahun lepas, cari laut tenang. Dan labelkan laut tenang setelah saya cuba menerangkan inilah. Cuba fahamkan laut tenang. Okey, baik. Sekarang ni cuba kita lihat laut tenang menurun pula. Okey? Baik, cuba perhatikan laut tenang menurun tu. Okey? Dengan tetap sama dengan falsafah dari candle besar-besar ke mengecil-mengecil. Okey? Nampak tak? Pagi tu di 27 Oktober tu, nampak? Okey? Dia keluarkan candle besar-besar. Saya tulis kat situ besar-besar lah. Saya tak mau tuliskan perjalanan menurun ada akhir sifat. Saya tak mau. Nanti pening. Saya nak ceritakan bagi mudah dulu. Nampak tak besar-besar saya labelkan tu. Tiba-tiba dia tukar jadi kecil-kecil. Nampak tak? 2 candle maksimum. Candle yang ketiga ialah candle arah untuk trend. Kecil je keluar. Nampak tak? Okey, nampak ya? Yang mana tetap sama. Bila dengan falsafah ni kita pandang, otak kita, minda kita, secara automatik bila kita lihat dengan falsafah ini, kita kenal, oh ini laut tenang. Okey, baik. Dan tetap sama dia besar-besar, dia berubah kepada mengecil-mengecil, dia buat maksimum 2 candle menurun, kemudian dia keluarkan arah trend untuk sell. Maka kita pun bolehlah sell, follow trend. Mana nak berhenti, mana kita nak close position, kita tak belajar lagi sekarang. Saya nak tunjukkan laut tenang je dulu. Okey? Baik rakan-rakan? Okey, kita masuk lagi. Laut tenang menurun. Okey? Sikit lagi. Macam-macam. Aduh, inilah. Sambil-sambil kita belajar. Oh, kalau kita stres. Bila kita stres ni, susah nak masuk. Kan gitu. Okey, kita cuba lihat lagi laut tenang menurun. Okey, cuba kita perhati market yang saya dah screenshot tu. Laut tenang menurun. Nampak tak? Masih dengan falsafah kita pandang dia tu. Dari candle besar-besar ke mengecil-mengecil. Nampak tak daripada hari sebelum dia naik, buy, besar, kemudian dia berubah. Nampak tak dia berubah? Dia berubah mengecil. Dari besar-besar tu dia berubah mengecil-mengecil, tiba-tiba dia buat menurun, ada arah trend. Itu apa tu? Jadi sebenarnya market ni dia dah nak ubah. Dia nak ubah trend tu. Nampak tak? Kemudian dia terus saja sell. Dengan falsafah yang kita nampak ni lah. Dari besar-besar kepada mengecil-mengecil. Kemudian keluar arah. Kemudian dia keluar arah untuk trend. Begitu. Baik. Nampak Okey, baik. Jadi, rakan-rakan yang saya hormati sekalian. Forex ni susah, okey? Forex ni susah.
Tetapi apabila kita dapat menguasai, barulah kita senyum. Dapat kita senyum, percayalah. Jangan percaya saya, percaya diri sendiri. Buktikan yang kita satu hari nanti kita boleh senyum. Begitu. Okey, baik. Rakan-rakan yang saya muliakan. Baik, sebelum saya lebih lanjut lagi, nak lanjut pun dah masa tak berapa nak benarkan. Saya pamerkan di situ. Salah satu, bukan kesemuanya. Tentang beberapa je ni. Beberapa. Nanti kita akan lihat lagi lah. Okey, sebab pun masa pun tak berapa nak izinkan. Nanti saya akan terangkan bahagian batal laut tenang. Ada batal. Jangan ingat laut tenang ni keluar sahaja arah dia dan dia mengikut falsafah, dia valid. Dia ada batal. Dia ada batal, dia ada risiko. Kita kena tahu tu. Bukannya bila ada laut tenang, bukannya bila ada arah, market ni nak bergerak ikut tu. Bukan. Bukan itu. Sekiranya mudah begitu, kita tak payah nak belajar sangatlah. Sebab apa? Dia ada batal. Dia ada risiko. Kita kena tahu batal dan risiko tu supaya kita tidak masuk. Kita tidak entry pada tempat-tempat yang batal ataupun risiko. Begitu. Jadi, yang pertama saya jelaskan kat situ, ini Abang Z. Abang Z saya ambil daripada Abang Z punya nota. Terima kasih Abang Z. Okey. Kepada rakan-rakan yang baru, Abang Z ni seorang idola. Tapi ada lagi idola pada Abang Z ni. Abang Ros. Abang Ros ni idola kami semua. Kami belajar 10 pip daripadanya. Yiha. Okey. Tetapi lazimnya bila besar, biasanya bila besar candle yang keluar daripada laut tenang ini, biasanya bentuk market sebelum laut tenang itu yang menjadi penyebab. Katakan bentuk market sebelum laut tenang, buy. Lepas tu dia buat laut tenang, kemudian dia keluarkan dia buy besar. Itu apa? Itu sebenarnya bukan arah market, bukan arah trend. Itu dah menunjukkan akhir trend. Katakan candle sell, kemudian dia berubah jadi laut tenang, kemudian dia buat sell besar. Itu bukan arah trend. Itu ialah sifat akhir trend. Kena belajar tu. Bentuk market sebelum macam mana. Begitu. Baik. Yang ketiga, kita lihat lagi. Laut tenang batal ni. Sama ada dia dibatalkan dengan terhalang oleh H1. Biasanya kita baca ni, membaca market ni, market dalam pot lah. H1 high ataupun H1 low ataupun zone B. Apabila arah laut tenang itu berada di H1 high dan dia katakan H1 high, tiba-tiba dia keluar arah ke atas, batal arah laut tenang itu. Sama macam market tadilah yang saya ceritakan tadi pada 7 Oktober. Nampak tak? Yang tadi, yang laut tenang tadi, yang mengapa bila keluar arah buy, kenapa kita tak follow? Dia H1 high tu. Begitu. Jadi ada lagi beberapa perkara setelah kita telitikan HHJ, telitikan HHT, nanti kita akan terangkan lagi bentuk-bentuk market yang menyokong untuk perjalanan arah HH1. Tapi saya tak nak cerita lagi.
Aduh, sakit dah perut saya. Okey, kita lihat laut tenang risiko. Okey. Yang mana yang pertamanya tu, market tidak ada trend. Market tidak ada trend atau perjalanan market tidak mempunyai candle besar sebelum laut tenang. Risiko. Ingat bila jadi je market macam tu, contohnya sebelum laut tenang tu tidak ada perjalanan. Market tu dia tidak ada bentuk yang besar-besar tu. Yang nak berubah kepada kecil-kecil tu dia tidak ada. Jadi bentuk market begini risiko. Kita mestilah memandangnya dengan falsafah. Bila kita katakan risiko ni kita boleh katakan dia jadi dengan tak jadi tu 50-50. Begitu. Dia duduk di tengah-tengah. Begitu. Okey? Kita nampak bila berlaku je bentuk begini, ini risiko. Risiko daripada kita nak mengambil risiko itu, lebih baiklah kita elakkan risiko tu. Begitu. Jadi rakan-rakan, kita lihat lagi laut tenang yang nombor 2 yang berisiko. Tidak ada candle sifat atau akhir perjalanan. Yang mana saya telah terangkan tadi, yang pertama tadi, laut tenang merata tadi, biasanya yang besar-besar tu lazimnya candle sifat. Tiba-tiba dia berubah jadi kecil. Sifat apa? Sifat akhir perjalanan trend. Jadi bila tidak ada tu, nampak ayat dia, tidak ada candle sifat atau akhir perjalanan. Jika arah laut tenang merupakan pertukaran arah. Okay. Contohnya market buy, dia tidak mengeluarkan candle sifat akhir yang besar tu. Dia sepatutnya sifat market, dia mesti keluarkan candle besar tu. Tiba-tiba dia tak keluar. Tiba-tiba dia terus tukar jadi laut tenang. Okey, tiba-tiba dia tukar jadi laut tenang. Tiba-tiba dia terus ada arah trend untuk sell pula. Jadi market begitu, risiko. Kenapa risiko? Mengapa risiko? Sebab market itu tidak menunjukkan ciri-ciri dari besar-besar kepada mengecil-mengecil. Okey? Boleh nampak ya? Boleh nampak ya? Okey, baik. Rakan-rakan yang saya hormati sekalian. Masa cemburu pada kita ni. Saya nak lanjut sikit lagi. Okey, baik. Kita lihat nombor 3, laut tenang risiko. Okey, yang mana bila kata laut tenang risiko ni, yang nombor 3 ni, kita lihat ayatnya, volume perjalanan. Sudah mencapai maksimum. Jika arah laut tenang merupakan penerus perjalanan. Contohnya, market menaik, buy, volume maksimum kita dah kira daripada sebelum tu berulangnya katakanlah 90. Katakan 90 berulang. 90 pips dia punya volume. Berulang 90. Dia naik, buy. Sampai dekat volume 90 tu dia buat laut tenang. Kemudian dia keluar arah ke buy. Arah daripada laut tenang tu ke buy. Jadi risiko. Kerana apa risiko? Kerana volume itu telah pun maksimum daripada pergerakan-pergerakan sebelum. Kecuali. Sekarang sudah ada kecuali. Tapi saya tak nak cerita lagi. Aduh, kecuali. Tapi tak apalah. Nanti kita belajar secara berfokus laut tenang ni. Okey. Kita lihat pula yang keempat. Masa berlakunya bukannya di akhir Tokyo dan akhir UO. Jika arah laut tenang merupakan pertukaran arah. Biasanya
akhir Tokyo ni biasanya area jam 2 tengah hari 2 petang tu, 2, 3, 4 tu dah menunjukkan dia bercabang dua tu. Dia akhir TO dan awal London. Okey, TO tu bagi rakan-rakan yang baru, TO ialah Tokyo Open. Biasanya Tokyo Open ni pada waktu pagi kita tu. Bermula sekarang ni pada jam 6 pagi 6 pagi hingga bawa ke 2 petang tu. 6 pagi tu okey awal Tokyo, okey hingga membawa ke akhir Tokyo jam 2, 3, 4 tu dia terus bergabung dengan awal LO. Awal LO tu awal London Open. Okey, nampak Biasanya arah laut tenang berada pada waktu itu. Jika dia berlaku pada waktu yang lain. Jadi risiko. Begitu. Jika berlaku pada waktu selain akhir TO ataupun akhir US Open, dia jadi risiko. Tapi bila kata masa ni kita perlu lihatlah bentuk market macam mana, volume macam mana, H1 dalam port ke exit port macam mana dan berbagai-bagai bentuk marketnya bagaimana. Tetapi kat sini dia merupakan menjadi risiko. Begitu. Nampak Baik. Yang kelima, arah laut tenang ni, okey, dia berlawanan dengan arah yang diberi oleh zon A. Zon A ni pukul 8 pagi. Pukul 8 pagi, nanti saya cerita. Sekarang ni kita cerita laut tenang. Tapi zon A ni jam 8 pagi waktu Malaysia. High dan low-nya tu kita terus je buat box. Zon A tu. Tapi tak apa, saya just beritahu je pada rakan-rakan yang barulah. Begitu. Katakan dia keluar daripada zon A pagi tu dia keluar. Okey, tiba-tiba dia buat laut tenang, kemudian dia buat arah laut tenang tu, arah trend tu ke bawah. Dia keluar sell. Tadi dia keluar buy daripada zon A, kemudian dia buat laut tenang, lepas tu dia keluar daripada zon body laut tenang tu, arah trend tu ke sell. Risiko. Dia menjadi risiko. Kita perlu lihat banyak perkara lain. Okey? Nampak Tetapi tetap sekarang ini kita ada satu jalan penyelesaian. Tetap saya tak nak cerita lagi. Tak apa, kita lihat lagi. Apa laut tenang berisiko yang keenam? Tidak ada trade kefahaman yang menyokong arah yang diberikan oleh laut tenang. Seperti TKM, TKT, TKL, TK 3 candle berlawanan. TK 3 CD tu sebenarnya trade kefahaman 3 candle berlawanan. Okey, dia macam ni. Okey, katakan market daripada besar berubah kepada mengecil. Katakanlah market sebelum tu sell, dia dah buat besar-besar, okey. Kemudian dia buat laut tenang mengecil, kemudian dia keluar arah buy. Okey. Jadi itu sebenarnya kita dah boleh follow. Sebab apa? Dia mengikut sifat-sifat tu. Tapi selepas dia keluar laut tenang arah buy tu, selepas daripada laut tenang tu dia keluar arah buy untuk trend ke buy, tiba-tiba selepas daripada arah laut tenang tu tidak ada trade kefahaman yang menyokong. Contohnya trade kefahaman M, trade kefahaman T. Biasanya yang sokong ni biasanya tidak lain dan tidak bukan, ada dua yang famous yang sokong. Trade kefahaman N dengan trade kefahaman 3 candle berlawanan. Rasanya dua tu. Tapi sekiranya tidak ada yang dinyatakan di sini, TKM tak sokong, TKT tak sokong arah laut tenang yang keluar ke buy tu, okey, tidak ada TK yang menyokong untuk buy, maka dia menjadi risiko. Begitu.
Baik, rakan-rakan yang saya hormati sekalian. Gol! 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 Lepas ni gol lah ni. Tolonglah. Gol! Gol! Oh, yes, yes, yes. Alhamdulillah. Tak apalah. Bola tu sebenarnya sebagai kita punya apa, kita punya, kalau kita lihat dengan dari sudut yang lain, pengerat. Pengerat silaturahim. Nak lebih-lebih pun kita dapat apa kan? Begitu. Ada masa-masa kita mengusik sikit-sikit. Begitulah. Tapi kalau nak masuk sangat dalam hati bab-bab bola ni, saya tak jugalah. Cuma saya ni duduk dekat tepi bawah rumah saya ni, kedai lah kan. Orang ramai tengok bola juga di layar yang besar tu kan. Dengarlah orang bersorak. Bila orang gol, saya pun gol jugalah. Lebih kurang begitulah. Beginilah rakan-rakan. Tentang laut tenang ini. Okay? Saya telah pun menerangkan tadi bagaimana laut tenang ini berfungsi. Yang mana secara asasnya ia melibatkan arah yang keluar daripada secara asasnya ia melibatkan falsafah dan cara kita melihat market tu untuk mengenali laut tenang. Itu yang pertama. Okey. Yang kedua, kita melihat arah yang keluar, arah trend yang keluar daripada high dan low body, zone body, bukan shadow, zone body. Zone body ni kita lihat okey. Yang ketiga, kita lihat laut tenang ini sebagai support, sebagai support dan resistance, yang mana sekiranya diperhatikan pada rakan-rakan pada rakan-rakan yang dulu-dulu, saya tahu kita semua berasal daripada dulu-dulu yang biasa gunakan Fibonacci, yang biasa gunakan SNR, support dan resistance yang melibatkan line-line ni, support dan resistance kalau kita perhati dekat dengan MT4 tu, ada retracement, Fibonacci expansion, ada gun, ada channel, macam-macam ada. Jadi sebenarnya yang apabila kita studikan laut tenang ni, ini yang saya nak ceritakan. Laut tenang ini dia merupakan antara support dan resistance yang lebih baik daripada Fibonacci. Kerana apa? Kerana market menentukan sendiri. Market membuat sifatnya sendiri untuk dijadikan support dan resistance. Berbanding Fibonacci, kiraan-kiraan itu lain tempat kita ukur, kita tarik Fibo, lainlah yang kita dapat. Dan bila kata kita tarik Fibo, bermakna kita yang tentukan. Itu beza dia. Ya, ingat bila kata laut tenang ini sendiri yang membuat support dan resistance. Dan dia berkesan kalau laut tenang itu, sekiranya laut tenang itu laut tenang HJ, dia berkesan untuk
Kalau pot tu 13 hari, 15 hari, 15 harilah berkesan dia. Nampak tak? Okey? Okey, jadi saya nak tunjuk sikit lah. Saya nak tunjukkan sedikit tentang laut tenang yang menjadi support resistant. Okey? Cuba lihat rakan-rakan. Sifat laut tenang itu yang menjadi support. Baik, cuba perhati. Apabila kita menandakan laut tenang, semua sekali tu nampak Tapi sekarang ni kalau nak comel, kita tanda untuk kita sebenarnya ada cara lain. Tapi tak apa. Saya nak tunjukkan dia sebagai support dan resistant yang lebih efisien daripada Fibonacci. Kerana dia menentukan sendiri. Laut tenang ni market yang tentukan. Untuk mana dia nak buat support, mana dia nak buat resistant. Yang mana resistant become support, yang mana support become resistant. Begitu. Okey. Jadi bila kita tandakan laut tenang ni, nampak tak reflectnya price pada laut tenang ini untuk fungsi support. Okey? Nampak jadi okey, bila dah mahir, kita tak perlulah tanda sampai macam tu. Sekarang kalau kita tanda sampai macam tu, penuh kita punya MT4 kita. Dia ada cara macam mana kita nak mengikut arah H1. Kita macam mana kita nak mengenalnya pada market repair. Begitu. Macam mana kita nak pilih laut tenang yang betul-betul kuat. Begitu. Okey, baik. Saya tak nak cerita lagi. Okey, baik. Jadi, beginilah rakan-rakan. Sekiranya tidak ada aral, mungkin kita akan buat sesi soal jawab ke? Hari esok ke, pagi esok ke, tengah hari esok ke, petang esok ke, malam esok ke. Kita buat sesi soal jawab berkenaan laut tenang ini yang boleh dijawabkan supaya supaya memudahkan rakan-rakan. Di samping itu saya boleh pastekan nota-nota berkenaan dengan laut tenang ini supaya rakan-rakan boleh buat revision semula. Apa yang penting tentang laut tenang ini? Yang mana kalau kita dengar muzakarah adik Din dulu, dia memulakan dengan trade bank tu, asasnya laut tenang. Punyalah laut tenang ini mempunyai satu, walaupun sekarang ini, kalau sekarang ni bentuk bank dah ada keluar sedikit baru ni, sebelum pertengahan tahun baru ni, pertengahan tahun, awal tahun akhir tahun lepas, bentuk bank keluar tu susah nak keluar. Sebab apa? Sebab bila melibatkan saiz pada candle, ia melibatkan juga volume. Volume ini berubah dari semasa ke semasa. Okey? Jadi, bila kita bergantung pada bentuk yang melibatkan volume itu, kita tidak akan dapat membuat pengecaman. Begitu. Tapi kalau kita mahirkan dengan laut tenang dan arah market selepas laut tenang ni, arah trend selepas laut tenang ni, okey, maka kita mudah untuk dapatkan perjalanan. Begitu. Okey, jadi saya fikir masa pun dah jam 12 malam. Tadi pun saya mulakan dalam 15 minit lewat. Okey, jadi ni saya fikir sedang elok lah. Sedang elok 2 jam lah lebih kurang saya fikir. Sebab nanti dia mempunyai efek pada untuk upload di FB nanti Voice kita ni kita akan upload di Facebook untuk memudahkan rakan-rakan menyemak. Begitu. Sekiranya ada keperluan nanti
saya akan sambung lagi. Begitu. Jadi rakan-rakan yang saya hormati sekalian, uh, sekiranya ada yang terkasar bahasa, sekiranya ada yang mengguris, hati dari muzakarah saya sebentar tadi. Okey, saya mohon maaf. Saya mohon maaf dari hujung rambut sehingga hujung kaki. Kita ni berbagai-bagai fikiran, berbagai-bagai jadi yang mana yang baik itu semuanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ini tidak ada apa-apa. Okey, semuanya kita kena percaya. Ini semua telah pun disusun. Allah Maha bijaksana. Dah tertulis. Dah tertulis untuk kita belajar pada hari ini. Dah tertulis untuk kita akan berjaya ataupun tidak berjaya di masa hadapan. Ataupun berjaya dalam konteks yang lain. Ataupun berjaya tapi gagal pula dalam konteks yang lain. Kita tak tahu. Hanya Allah yang maha mengaturkan segalanya. Begitu. Jadi akhir kata akhir kata saya menyusun 10 jari memohon maaf. Begitu. So dengan lafaz wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Salam go to impossible.